kita akan sambung untuk chapter 4. Okay, so planning saya habis saja minggu ni, minggu depan kita akan masuk pada chapter yang kedua, iaitu noise analysis. So noise analysis quite big jugalah, which is kita kena analyse some calculations, some theoretical and some formula. Okay, yang mana dia akan relate banyak jugalah perkara-perkara yang kita buat calculation nanti. So untuk hari ini kita akan sambung daripada yang lepas, iaitu digital modulation and transmissions. So last topic kita dah lihat tentang kebaikan ataupun the advantages and disadvantages of our digital modulation and transmissions. Okay, kalau kita ingat balik, okay, dia punya advantage of course lah, sebab sekarang most equipment, most computer semua dah gunakan digital. When we talk about computer, when about the new technology, is all about the digital. Okay, even though our TV transmission pun kita dah gunakan digital. So kita terus kita masa yang lepas kita lihat kepada basic idea how the analog signal convert to the digital signals. Okay, yang siapa boleh ingat lagi, kita ada beberapa step lah, kita ada 3 step. Okay, okay, kita ada beberapa step yang lepas, okay, yang mana kita nak convert daripada analog kepada digital. And then today, okay, kita akan sambung untuk yang kedua, okay, iaitu pulse modulations, digital modulation and multiplexing. Okay, so semua sekali ni lebih kepada the basic idea lah. So saya akan sentuh sedikit tentang macam mana kita nak kira kita punya bit rates dan sebagainya, apa itu bit rates, macam mana kita nak calculate. Okay, and then kita nak lihat kepada modulations. Okay, sebab kalau sebelum ni kita dah lihat kepada analog modulations. So analog modulation kita ada amplitudes and frequencies. But then for digital pun still ada juga. So maksudnya pada digital transmission and data conversion ni adalah pada peringkat transmitter lah. Maksudnya macam saya bercakap sekarang, saya bercakap dalam analog signals, saya punya frekuensi tu. So bila it goes to our computers, dia daripada saya punya suara ni dalam bentuk analog, dia akan convert kepada dalam bentuk digital. So itu yang kita pergi kepada data conversions tu lah. Okay, data conversion. So selepas data conversions, dia dah convert daripada analog kepada digital, so dia nak transmit. Sebelum dia nak transmit kepada medium, sama ada wireless ataupun wired, dia kena modulate dulu. Apa maksud modulate? Yang mana kita belajar yang sebelum ni adalah modulate tu adalah satu conversion daripada low frequency kepada high frequency. Sebab apa? Sebab kita nak transmit melalui wireless ni, dia memerlukan high frequency 2.4 GHz pada dalam channel microwave. Okay, so that's why kita nak transmit daripada dia nak convert daripada low frequency kepada high frequency supaya dia boleh compatible dengan kita punya transmission kita, compatible dengan kita punya antena kita lah. Okay, so itu cara nak kita modulate, and then kita akan lihat secara basic tentang multiplexing. So multiplexing ni dia lebih kepada macam mana kita nak transmit dalam bentuk wired. So dalam bentuk wired ni kita nak, orang kata, adakah kita dah dapat signal modulations tu, adalah kita nak hantar one by one ataupun kita boleh pecah kepada macam yang saya cakap analogi toll toll plaza kita di highway. Kalau kita ada highway kita, exit toll kita cuma ada 2 toll saja, iaitu mengikut kepada laluan kita punya jalan raya, so of course dia akan menjadikan sesak lah. Okay, akan ada jam. So that's why dia buka tol tu kepada banyak bahagian. So kereta tu boleh keluar dengan cepat. So itu yang kita masukkan dengan multiplexing. Okay, multiplexing tu dia adalah division of our channels, okay, to transmit kepada receiver. Okay, itu secara dia punya idea lah. So hari ni kita akan pergi kepada pulse modulation. So pulse modulations ni, okay, so kalau kita lihat macam saya cakap ni, analog kita ada amplitude modulation, frequency and also phase modulations. Pulse modulation ni kita ada beberapa bahagian, okay, yang kita lihat kepada pulse amplitudes. Okay, pulse ni kalau dalam bahasa Melayu dia adalah denyut kan, pulse, denyutan. Okay, pulse amplitude ataupun kita ada pulse width, pulse position dan juga pulse code. So ini saya akan tunjukkan secara basic sahaja.
apa beza antara keempat-empat ni. So kita tak going to detail. Kalau kita going to detail, dia lebih banyak lagi. Banyak benda yang kita akan kira. Kira dari segi dia punya pass, dia punya kelebaran pass tu pun kita kena consider juga. Okay, so yang untuk kelas ni saya cuma bagi basic apakah perbezaan antara keempat-empat pass tu. Okay, so pass modulation is a process of changing a binary pass signals to represent the information to be transmit. Ingat tak masa sebelum ni kita dah tengok kepada part 1 tu kita dah ada apa ni kita panggil sebagai process of conversions. Proses macam mana kita nak convert daripada analog kepada digital. Siapa ingat lagi ada berapa proses tu? Ada tak? Siapa masih ingat? Part 1. Ada tak nota dia? Okay. Yang pertama kita ada proses apa? Sampling. Okay. Kita ada proses sampling, quantization and encoding. So selepas encoding tu dia akan kalau kita nak buat kepada pulse modulations, okay. Encoding tu ingat kita ada encoding 1 and 0, okay. So macam mana kita nak kita convert kepada kita akan jadi kepada pulse modulations lah. Okay, so pulse modulation is a process of changing a binary pass. Okay, so binary pass ni datangnya daripada kita punya sampling encoding yang sebelum ni lah. Okay, so binary pass. So binary pass is our encoding itu. Okay, ingat ADC proses kita akan ada yang pertama sampling. Yang kedua kita ada quantize. Dan yang ketiga adalah encoding. Okay. So proses changing dia kita punya binary pass ataupun kita punya yang kita dah dapatkan encode tadi tu to represent the information to be transmit. Okay. So sebelum kita nak dapatkan kita punya VM, so information ni adalah kita anggapkan sebagai kita punya VM lah untuk kita modulatekan dengan VC. So kita kena encodekan dia kepada dalam bentuk binary pass. Okay. So kenapa kita nak tukar kepada binary pass? Okay, supaya kita punya transmission information ni noise tolerance. Okay, dia lebih elok ataupun dia boleh macam saya cakap sebelum ni, kelebihan digital adalah kita boleh reducekan noise. Okay, so noise tu kita boleh kurangkan dengan menggunakan pass ataupun digital. And also the ability to regenerate the degraded signals. Okay, kalau signal tu berkurang macam saya cakap sebelum ni, kita akan ada, okay, let's say kita punya signal, kita ada noise kat sini, okay, noise. So let's say ni pass 010. So kat sini kita akan ada noise dan sini pun kita akan ada noise. So kita boleh regenerate by kita buat kita punya planning kat sini lah. So kita potong kita punya noise dan kita akan dapat kita punya a new signals. Okay, maybe dia punya amplitude berkurang kan. So but then kita boleh increasekan kita punya amplitude tu dengan menggunakan amplifier. Okay, so sebab tu kita boleh regenerate kita punya signals kita. Itu dia berbalik dengan apa yang saya bagi tahu dalam part 1 itu. So actually kita ada 4 basic form. Okay, 4 basic form of pulse modulations. Okay, so dia punya perbezaan dia adalah yang tengah-tengah tu lah, pulse amplitude with position and also a quotes. Okay, so amplitudes with position and quotes. So apa beza antara keempat-empat ni? So saya anggapkan ataupun saya terjemahkan dalam bentuk satu graf, okay, perbezaan antara pulse amplitude, pulse width and also pulse positions. Okay, kita ambil yang 3 dulu. Okay, perbezaan dia. Okay, so let's say we have these analog signals. Okay, kita punya analog signals. Okay, so let's say kita akan ada kita punya time sampling, kita punya TS kita.
Okay, kita punya TS, perbezaan untuk setiap sampling. Okay. Okay, and then so apa tadi? Okay, so kalau untuk pulse amplitudes, okay, PAM, so ini adalah amplitude. Okay, so kalau untuk pulse amplitude dia direct conversion daripada kita punya sampling sampling sebelum ni. So let's say kita ambil sampling, so kita ada TS and then kita akan lihat kita punya this one, okay, berapa kita punya amplitude kita. Di sini berapa amplitude kita. So dia terus plot dekat sini lah. Okay, so ini kita plot dengan kadar kita punya time yang satu pass, kita panggil sebagai time pass kat situ. Okay, TP kat sini, time pass. So time pass ni kelebaran pass kita tu, denyutan kita. Jarak antara setiap pass tu adalah bergantung kepada kita punya TS, sampling time tadi. Okay, ingat? So ini adalah kita punya, so jarak antara setiap pass tu adalah kita punya TS, time sampling. Dan ini adalah lebar bagi pass tu kita panggil sebagai TP, time pass. Okay. So it have a constant width and it varying to the amplitude of path. Okay. Ketinggian bagi setiap pass tu bergantung kepada kita punya information kita. Okay. But then dia kat sini dia adalah apa yang dia berbeza adalah dia punya varying of our amplitudes. But path width pula, okay, bagi path width pula, okay, yang kedua, yang ini adalah path width. Saya minta maaf, saya punya pen ni dah ni. Width. Okay, so ini pula dia mempunyai amplitude yang constant. This is, we have time T constant, but dia punya amplitude is vary. A tu adalah kita punya amplitude lah, dia varying, dia berbeza-beza. And for this, T dia adalah vary and A dia adalah constant. Apa yang vary, apa yang berbeza tu? Vary. Apa yang varying, dia adalah varying of our time of our pass. So nampak kat sini. So kalau kat sini dia nampak kita punya amplitude dia, contoh dia kat sini kita punya amplitude dia rendah. Okay, let's say okay, ni minimum lah, saya ambilkan sebagai minimum. Yang kat sini adalah saya ambilkan sebagai maksimum. Okay, so nampak kat sini. So apabila kita punya okay, so apabila kita punya amplitude kita minimum, kita punya pulse ini adalah minimum. Okay. Okay, apabila kita amplitude kita minimum, kita punya pulse pun akan jadi minimum. Dan apabila kita punya amplitude kita maksimum, dia punya pulse tu akan jadi maksimum. Okay. Okay. So dia akan ada vary of our, kita punya ada kita punya calculations lah. Macam mana kita nak tentukan kita punya TP kita. Okay. Time pulse tu. Okay. So dia mengikut kepada kita punya conversion of our from kita punya information kepada kita punya output kita. Okay. Dan yang ketiga adalah positions. Okay, pulse position modulations. So pulse position ni dia akan reflect kepada kita punya pulse width modulation. So habis saja satu cycle of our pulse PWM. Contoh yang ini, kita habis saja satu cycle. Sekejap saya tukar warna. So satu cycle tu maksudnya daripada ni lah. So let's say kat sini satu cycle. So this is our, let's say kita punya one cycle lah. Okay, from this to this. Okay, satu cycle. So ini habis satu cycle, dia akan ada satu kita panggil sebagai positions. Macam kita punya
kita punya position untuk kita punya frekuensi lah. Okay, dia terus dia macam bagi satu point dekat frekuensi apa ataupun dekat time mana yang habis satu cycles tu. So dia position pada keadaan di situ lah. Okay, so kalau kat sini kalau kita lihat perbezaan, okay, kat sini kita boleh nampak lah perbezaan antara PWM, okay, dengan kita punya information kita. So dia sebenarnya adalah berkadar terus dengan kita punya d/dx lah. Okay, kalau kita lihat kat sini, okay, kita punya slope kat sini, okay, slope kita ada, kalau kita nampak slope slope kat sini adalah tinggi kan. So dia punya position dia akan jadi lebih besar. Kalau yang ini slope dia agak rendah, okay, slope dia agak rendah dan dia akan jadi lebih kecil. Okay, so sebab tu saya kata dia ada calculation dia. Macam mana kita nak tentukan kita punya PWM dan juga PPM dia tu. Okay. So dia, yang ini saya tunjukkan perbezaan saja. Macam apa perbezaan antara keempat-empat tu dengan kita punya informations. Okay. So habis satu cycle dia akan dapat satu position. Habis satu cycle dia akan dapat satu position dan seterusnya. Okay. So macam mana modulation tu nak detect? Dia detect by our time kita kat sini lah, perbezaan antara setiap satu position dengan satu position. So dia kalau you belajar code Morse code Morse ni dia ada titik-titik tu kan. So jarak setiap titik tu dia ada menyampaikan maklumat kat sebenarnya. Okay, jarak setiap pass tu. Okay, Morse code ke saya yang kalau yang cerita Titanic tu yang dia dapat maklumat. Morse code, betul. Betul kan? So Morse code tu lah. So Morse code tu jarak beza setiap pass tu ada maksud tersendiri. Okay? Kalau kecemasan, apa jarak dia, berapa kali dia punya pass itu. Okay? So dia ambil idea daripada situ lah. Okay, itu idea dia. Alright. Okay, yang keempat adalah pulse code modulation ataupun kita panggil sebagai PCM. So PCM ni is a most widely used technique. Okay? Most widely used technique for digitizing our information signals. Okay, macam mana kita daripada analog kepada digital, sebelum nak pergi modulation tu, macam mana dia nak orang kata nak codekan dia. Okay, sama ada gunakan PCM, PAM, PWM ataupun PPM. Okay, so PCM ni adalah yang paling common, yang paling biasa kita akan gunakan pada masa sekarang lah. Okay, it's the most widely used technique for digitizing information signal for electric data transmission is our PCM. So PCM is a series of digital data. So yang ini kita punya, yang kita dah buat, ini proses yang kita buat tu lah. Okay, ini proses ADC ni. ADC, this one ADC. So kat sinilah adanya sampling, adanya quantization, adanya encoding. Okay, so habis sahaja proses yang kita belajar part 1 itu, dia terus pergi ke this one, PCM. So ini kat sini kita akan dapat PCM, pulse code modulations. Okay, so dia relate dengan apa kita belajar part 1 itu. So bila adanya clock ni adalah untuk kita dapatkan beza jarak antara setiap pass tu lah. Itu fungsi clock. Okay. Ini dia punya orang kata block diagram lah. Block diagram macam mana SH ni adalah apa S/H ni? SH ni sampling and hold lah. Dia sample, lepas tu dia hold sekejap data tu untuk dapatkan sampling dia. Sample and hold. Ini saya rasa you dah belajar masa control itu. SH ni. Sampling and hold. Okay, tak apalah. So, apa yang kita nak tengok pada hari ini adalah kita nak lihat kepada kita punya PCM tu. Bila dia dah convert, okay, bila dah convert daripada A kepada digital, analog kepada digital, okay. So, berapa laju kita punya processor tu, kita punya radio ataupun kita punya transmitter tu untuk
orang kata convert ataupun samplekan kita punya data tu. Biasa kalau kamu lihat, kalau contoh conversion adalah modem kita kan, modem yang kat rumah kamu tu. So modem tu adalah convert daripada digital kepada analog dan juga analog kepada digital. So biasa modem tu dia ada dia punya limit dia, berapa rates ataupun berapa kbps dia, mbps yang dia boleh convert. Pasal tak, kalau kamu beli Unify, biasa kalau kamu beli Unify dia akan bagi dia punya satu conversion daripada apa ni Mesh. Okey, dia ada bagi dia akan bagi dua converter kan. Satu converter, satu kita punya modem, satu lagi warna putih tu. Apa saya lupa dah. Tapi itu sebenarnya dia adalah convert daripada kita punya fiber optik kepada fiber kepada electrical signals. Okey, iaitu daripada cahaya kepada electrical signal. Dia convert kat situ. So modem kita adalah convert daripada selepas electrical signals tu, kita convert kepada data untuk kita proses untuk kita dapatkan you nak main internet tu. Okay. So kita punya modem tu dia ada dia punya limit dia. Dia boleh kalau biasanya kalau kamu beli yang kalau kamu cari dekat Shopee ke apa, dia ada sampai 300 Mbps. Okay, megabit per second. Okay. Contoh macam saya pakai kat rumah, saya pakai Unify 100 Mbps, tapi saya punya modem boleh sampai 300 Mbps. Ada modem yang boleh sampai 500, ada modem yang sampai 1 tera pun ada, tapi dia mahal lah. Okey. 1 tera, 1 gig, 1 Gbps. Okey, 1 gig per second. Okey. Kalau siapa yang beli Unify sampai 800 Mbps tu, dia kena pakai modem yang 1 gig, 1 Gbps baru boleh support. Okey, tapi mahal lah. Okey, so maksudnya modem tu dia boleh operate yang kita punya signal electrical tu, dia boleh sample, quantize dan juga encode sebanyak 300 megabit per second. Okey, 300 mega, berapa banyak bit yang dia boleh proses dalam satu saat. Maksudnya macam itulah. Okey, so itu kita panggil sebagai bit rates lah. So sebelum kita pergi kepada bit rates, kita ada sampling rates. Okay. So sampling rates ni adalah kita panggil sebagai 2 kali the highest signal frequency. Okay. So signal frequency yang datang tu berapa dia punya signals dia, dan kita darab 2. Okay. Dan bit rates ni yang memainkan peranan. So bit rates ni setiap modem tu memainkan peranan adalah apa dia? Memainkan peranan iaitu dia punya number of bit. Okey, berapa bit yang dia boleh proses adalah 32 bit, 64 bit dan sebagainya lah. So itu dia punya tu. So bila kita darab, kita akan dapatlah bit rates dia. Okey. So bit rate is SR darab N. SR darab N ni adalah kita punya N lah. Okey. Sorry. Ini adalah kita punya N. And then kita punya so SR darab N. Yang ini 2 darab FM. And lastly is our bandwidth. Bandwidth lah. So bandwidth of binary PCM waveform depend on the bit rates and the waveform path shapes. Okay, dia punya shape bentuk dia. Okay, so roughly ataupun secara mudahnya, kita punya bandwidth untuk PCM tu adalah sama seperti kepada kita punya bit rates kita. So bandwidth adalah sama dengan kitanya bit rate. So tapi bandwidth tu dia dalam bentuk units hertz. Okey, tapi bit rates ni dalam unit bit per seconds. Okey, so dia just tukar unit sajalah. Okey. Okey. Ada answer. Okay. So analog signal with frequency 400. So kat sini adalah kita punya analog signal kita, iaitu kita punya FM, kita information kita is sample at sampling frequency equal to minimum micro sampling frequency. Each sample is encoded using 4 bit kita punya N kita. Okay, determine the bit rates. So firstly adalah kita punya FS kita adalah 2 FM, this one. Okay, sampling rate kita ataupun kita punya FS. So FS is 2 darab FM. Okay, so kita akan dapat 80 kHz. And bit rates is
kita punya Fs darab N kita lah. So N kita adalah 4, Fs kita adalah 80 kHz. So kita akan dapat 320 kilobit per seconds. Okay. So ini direct sajalah menggunakan formula yang kita ada tu. Ada pula jawab. Okay. So kita lihat pada example yang ke-6. Okay. Itu yang example 5 tu direct saja. Okay. So kita guna saja apply dia punya formula. So analog signal with frequency. So kita tahu ini adalah kita punya FM kita lah. Okay. Lagi baru masuk ni. Okay. Analog signal kita punya FM is 4 kHz is sample at sampling frequency 10% higher than minimum Nyquist. Okay. Okay, ingat tak kenapa 2 FM ni? Ni adalah Nyquist kan? Nyquist formula. Sebab itu dia darabkan 2 FM. Okay, yang ini dia kata is sample at sampling frequency 10% higher than minimum Nyquist. So kita tahu minimum Nyquist ni adalah 2 FM. And 10% higher. So maksudnya dia dah mematuhi lah. Okay, kan Nyquist theorem adalah dia mesti lebih besar daripada 2 kan? Lebih besar daripada 2 FM. So dia 10% higher than minimum Nyquist. Okay, so maksudnya macam mana? Okay, so Nyquist is 2 FM. And this one yang kita nak tengok ni adalah 10% higher. 10% higher from 10% higher from 2 FM. Okay. So macam mana? So kita akan lihatlah. Okay, kat sini kita ada 3-bit PCM code. So ini adalah kita punya N before transmitter. Okay, determine the bit rates and our bandwidth. Okay. Okay, first kali kita perlu dapatkan kita punya okay, idea dia. So kat sini kita sambung kan. So 10% higher. So idea dia adalah 10% kalau dalam bentuk nisbah macam mana? 10 per 100 lah kan? 10 per 100. Okay, 10%. 10%. Okay. 10% higher. So bila 10% higher ni, kalau guna bahasa matematik dia, lebih besar daripada kebiasaannya adalah darab 2 FM lah. Okay. Dan bila kita panggil higher, dia adalah kita kena tambahkan dengan contoh macam 100, 10% daripada 100 adalah 110. Faham tak? Okey, 110. Ayo saja ni. Okey. So sebenarnya dia adalah 110% daripada kita punya asal dia. Okey, tak apa. Okey, cara nak buat dia adalah first kali kamu kena determine dulu dia punya Nyquist frequency. Okey. So gunakan formula yang pertama, Fs sama dengan 2 FM. Kamu akan dapat 8 kHz. So dia punya asal dia adalah Nyquist theorem dia adalah 8 kHz. Tapi dia operate, dia sampling 10% lebih tinggi daripada 8 kHz tadi. Okay. So macam mana? Okay. So kamu just kena tambahkan. Sebab dia higher dia kena tambah lah. Kalau lower dia kena tolak. So Fs yang asal tambahkan dengan 10% kenaikan tadi tu. 10% dalam 10 per 100 adalah 0.1. Okay. So 0.1 darab 8, kita akan dapat 0.8 dengan 8 kHz. Kita akan dapat 8.8 kHz. Okay. So ini adalah 10% higher. Higher than Fs asal kita lah. Okay. Boleh tak? Faham tak macam kenapa dapat 8.8? Bagi respon? Faham. Okay. Good.
Okay, so kalau tak faham tanya terus direct. And then bila dapat ni, teruslah kita dapatkan kita punya bit rates iaitu N darab Fs. Dan ini adalah kita punya bandwidth sama dengan bit rates kita. Okay, 26 kbps, yang ini 26.4 kHz. Okay. So, apa dia punya tricky dia adalah this one lah, 10% higher. Okay. Okay. So, sekarang kita pergi kepada satu example. So, diberi satu, orang kata satu signal informations. Okay. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak dapatkan kita punya, kita nak dapatkan kita punya quantization kita. So kat sini dia bagi satu raw material ataupun raw, orang kata raw signals, analog. So kita nak buat kita punya sampling, kita nak buat kita punya quantization and encoding. Sampailah kita punya encoding. So apa dekat sini dia kata, okay, dia punya tips dia, kat sini kita nampak kita punya signals kan. Okay. Is sample with frequency with 5% higher. Okay, kita dah tahu 5% higher, dia mesti adalah 5% higher than Nyquist ataupun higher than Fs kita. Okay. But then kita punya Fs apa dia? Dia adalah 2Fs sama dengan 2Fm. And then apa itu Fm? Okay, berapa nilai FM kita? So kita cari kat sini. The bit rate of PCM transmission is fixed at 63 kbps. Okay. So bit rates, ingat bit rates ini adalah 63 kbps. kbps. kb sama juga dengan N darab FF. N darab apa? Fs kan? Okay, kita punya bit rates kita. Mana? N darab Fs kita, sampling rates. Okay. So maksudnya yang ini kita perlu tahu daripada sini. Okay. But then Fm ni kita dapat daripada mana? Kita kena cari. Dan juga apa yang kita kena cari adalah kita punya N kita. Sebab dia beri BR, kita kena cari Fs, yang N pun kita kena cari. So step dia pertama apa? Kena dapatkan Fm. Bila dapat Fm, kita akan dapat Fs. Bila dapat Fs, kita akan dapat N kita. So apa nilai Fm? Apa hint yang kita boleh dapat daripada graf ni? Adakah Fm dia adalah 8 volt? Betul? Respon sikit. Tidur lah ke? Bukan. Bukan. Okey, bukan. Negatif pun bukan. Yang ini? Bukan. Bukan. Okey, ingat FM. FM ni adalah kita punya frekuensi information. Information tu apa? Analog kita lah. Information kita, macam saya bercakap ni. Information ni adalah kita punya data kita. Okey. So, maksudnya kita punya FM ni lah, this one, analog signal ni. This one is our FN. Okay, ini adalah kita punya FM kita. Okay, ini adalah kita punya FM. So, nak dapatkan satu frekuensi, kita kena tahu satu cycle. Dapat satu cycle bermaksud frekuensi itu dah lengkap lah. Ingat, konsep frekuensi itu. Yes, frekuensi itu is our cycle. Dapat je satu cycle, ini dah lengkap tak satu cycle? Dah lengkap kan satu cycle sampai kosong ke kosong. So maksudnya ini adalah kita punya T kita. TM lah maksudnya T information. So nak dapatkan FM. Nak dapatkan FM tadi tu. Kita kena apa? 1 per T. TM. Iaitu 1 per 0.1 milisecond. So berapa FM kita? 10 apa? K 10 K. 10 kilohertz. Okay. 10 Kilohertz. kilohertz. Okay.
Okay, so saya buat kat belah sebelah ni lah. So kita dah tahu kita punya FM is 10 kHz. And then apa lagi dia beri tadi? Okay, sekarang kita dapatkan Fs. Fs sama dengan 2 FM. Sama dengan berapa? 20 20 kilo. kilohertz. Okay, kemudian Fs sebenar. Sorry lah, banyak sangat rosak ni. Fs actual is 5% higher than Fs, which is 20, boleh faham lah saya punya ni 20 kHz tambahkan dengan okay. So masing-masing buat, cuba try buat. Saya buat kat sini lah. Okay. Apa tadi? FM sama dengan apa? 10 kHz. Fs sama dengan 2 FM sama dengan 2 darab 10 20 kHz. Nampak tak saya punya slide ni? Saya punya pin ni. Okey. Kemudian Fs sebenar actual is Fs tambah 5% higher. So 5% ni 5/100 darab Fs, iaitu 20 kHz. Ataupun tambahkan 5/100 darab 20 kHz berapa? 1 kHz. Sama dengan 21 kHz. Ini cara lambat. Kalau cara mudah sebenarnya awak boleh dapatkan macam ni. 105 darab Fs je kan. 105 darab 20 kHz. Akan dapat juga 105/100 lah. 105/100 darab Fs. Okey. Ini saya buat cara, orang kata cara senang faham lah. Okey. Lepas tu apa tadi? Apa tu cik apa? Bandwidth Bit rates. Okay, so bit rates dia adalah 63. okay. So bit rates dia 63. Okay. So kat sini dia bagi tahu, kita tahu bit rates sama dengan 63 kbps. Yang mana kita tahu 63k ni sama dengan n darab Fs kita, Fs actual lah. So n kita boleh dapatkan sebagai 63, yang Fs ni bawa ke bawah, kbps dibahagikan dengan Fs kita adalah 21 kilo. So kita akan dapat berapa? 3. 3. Kita akan dapat 3 bit. Okay, so kita akan dapat 3 bit. Okay. Alright, so dah menjawab belum soalan dia? Oh, belum lagi. Baru kita dapat sini. Okay, baru masuk soalan dia. Soalan pertama, determine a quantization level. Okay, apa itu quantization level? Ingat tak? Chapter 1. Chapter 1 part 1. Okay, saya buka balik part 1. Okay, this one. Okay. Part 1, quantization level determined by QL sama dengan Vmax tolak Vmin bahagikan dengan 2 kuasa N. Okay. Ni dia memang berkaitan semua. Okay. So apa yang kita kena buat adalah kita kena tahu Vmax dengan Vmin. Okay. Dan dibahagikan dengan 2 kuasa N. Okay, kita try buat. So Vmax kita adalah 8. Vmin kita adalah Negatif 12. 12. Okay, cuba buat masing-masing. Macam mana nak delete ni? Okay.
tak apalah. Okay, so quantization level, so QL, apa hal ni? So QL sama dengan Vmax. Vmax kita adalah 8 tolak negatif 12 dibahagikan dengan 2 kuasa 3. 3. So 8 tolak 20 2.5. bahagi 2 kuasa 3 apa? 8. Kita akan dapat 2.5. 2.5 volt. Okay. So 2.5 volt. So kita tahulah. Okay. So soalan next step adalah based on quantization level in 1, 2.5 volt tadi tu, find the corresponding voltage for each quantization level. Apa yang dia nak sebenarnya? Dia nak kita plotkan this one. Okay. Ni. Kita nak plotkan. Kalau contoh kat sini, QL dia adalah 1 volt kan. So dia plotkan 15, 14, 13 sampailah kosong. So kat sini pun sama juga. So you kena plotkan lah. Okay, you kena plotkan daripada 8. Lepas tu beza dia 2.5 apa dia? Dan seterusnya lah. Faham tak? Okay, tak apa, kita buat sama-sama. So let's say kat sini adalah ini adalah 8 volt. Kemudian jarak dia adalah 2.5 volt. So apa next step dia? Siapa boleh tahu? Selepas 8.5, apa next step dia? Kamu kena tolak lah. 8 tolak 2.5, kamu akan dapat 5.5. 5.5. Kemudian tolak lagi 2.5, 3.0. Tolak lagi 0.5. Tolak lagi, kamu akan dapat negatif 2.0. Kemudian tolak lagi, kamu akan dapat negatif 4.5. Tolak lagi, negatif 7. Tolak lagi, kamu akan dapat negatif 9.5. Ini 9. Tolak lagi, kamu akan dapat negatif 12. So negatif 12 tadi yang asal tadi lah. Negatif 12.0. So itu yang dia nak dapatkan. Sorry lah. Okay. So jarak dia semua adalah kita punya jarak dia adalah 2.5. So dia punya graf dia adalah macam inilah. Okay. Yang macam saya buat tadi. Okay. So dia punya lebar dia adalah 0.1 tadi. Milliseconds. So you kena plotkan lah. You kena bukan plot lah, drawing lah sikit. Okay. You kena buat dia punya lakaran. Selepas kita dapat QL kita, so kita dapatkan, drawkan kita punya QL kita lah. Okay. Daripada maksimum kepada minimum kita. Okay. So ini jawapan untuk yang nombor 2. Okay. So dia suruh sampai situ je lah. So kita punya plot berapa. Tapi tak adalah dia suruh sampai kat sini dia tak ada suruh sampai PCM lah. Okay. So kalau kita nak buat kalau dia suruh buat PCM, passcode modulations. Okay. So kita kena buat lah kita punya. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So setiap satu ni kita ada kita punya ni lah 3 bit kan. So bila 3 bit kita kena buat dia punya coding sikit lah. Bukan coding lah, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 sampailah 1, 1, 1. Okay. So kalau dia suruh plot pula dengan setiap ni, so kita boleh plot lah. Plot kat sini apa dia punya coding dia. Kat sini apa coding dia. Macam yang kita buat masa part 1 itu. Okay. Tapi soalan ni dia suruh sampai plot kita punya corresponding voltage sahaja.
Okey. Boleh faham? Ada soalan? Sampai nombor 2? Tak ada. Okey. Kemudian yang ketiga, suggest a method to improve the quality of recovered waveform. Okey. Macam mana kita nak increasekan kita punya waveform kita supaya apa yang kita hantar sama seperti yang kita receive. Macam mana? Apa idea dia? Ada apa-apa ni? Okey. So apa yang kita kena buat adalah dengan macam mana kita nak dapatkan kita punya this one. Macam mana kita nak dapatkan kita punya output kita ni yang part 1 ni, macam mana kita nak dapatkan output kita lebih accurate. Okey. Macam yang saya cakap tadi. Kita kena improvekan, kita kena increasekan kita punya sampling kita. Okey. So bila banyak sampling, okey, kita punya ni lah jarak ni. Nampak PDF saya ni? Boleh saya boleh. Boleh okey. So bila kita increasekan kita punya, bukan increase lah, apa orang kata, reducekan jarak dia ni. Macam mana saya nak buat? Sekejap okey, kita kena yang ini ni kita kena rapatkan. Okey, kita kena rapatkan jarak antara sampling time dia ni. So maksudnya apa? Fs kita kena reducekan lah. Okey. Ataupun kita kena so makin rapat, so maksudnya kita punya sampling tu akan dapat lebih accurate. Okey, ataupun cara yang kedua adalah kita increasekan kita punya FM kita. Okey. So suggest method dia adalah kita boleh inilah, okey. Kita boleh increasekan kita punya FM. Apabila FM increase, bit rate pun akan boleh increase. Okey, ataupun cara lain juga kita boleh increasekan kita punya Nyquist kita. Nyquist rate kita lah. Okay, Nyquist rate. Okay, in term of 2 FM, so kita increasekan lagi supaya dia lebih accurate. Okay, increase Nyquist rate. Ataupun satu lagi adalah dari segi kita punya modem tu sendiri. Modem tu kita gunakan, jangan guna 3 bit, 4 bit. So kita increasekan, kita gunakan equipment yang lebih modern. Yang lebih terbaru, yang mana yang terbaru tu dia menggunakan bit yang lebih besar lah. So kita increasekan number of bits. Okay, so bila number bit increase, kita punya QL pun akan increase ataupun kita punya resolution pun akan jadi lebih tepat lah. Okay, so ini kita punya answer untuk yang bahagian yang ketiga tu. Okay. So saja method tadi, increase FM, increase Nyquist ataupun increase dia punya bit rates ataupun dia punya bit dia. Okay, boleh sampai sini? Soalan? Tak ada saya. Okay, good. Okay, saya ni dah kompak. Saya ambil sikit lagi. Boleh. Saya ambil sikit lagi dalam 10 minit ataupun 15 minit untuk saya habiskan yang ni Ini simple je. Okay, so bila dah selesai kita punya bit semua tu, so kita nak modulate kan. Okay, so ini adalah kita punya kita punya PCM tadi tu. Okay, passcode modulation tadi. Okay, so ini kita punya PCM tadi tu yang kita dah buat. Okay, ini kita punya PCM kita. Okay, binary input kita. Okay, so macam mana kita nak modulatekan? So ingat
Suara saya hilang ke? Sir, suara hilang sir. Hello, testing. Ada. Oh, sorry lah saya tertekan kat sini rupanya. Okay. Okay, dalam digital kita panggil sebagai ASK, Amplitude Shift Keying. Kenapa Shift Keying? So kalau kita lihat dalam dia punya block diagram, okay, yang lebih detail, dia ada satu kita panggil sebagai lock keying atau dia punya kunci dia. Kunci tu maksudnya dia lock kita punya frekuensi tu pada VC untuk dia operate antara binary dan juga VC. VC tu dalam bentuk analog, binary tu dalam bentuk digital. So dia unik sikit lah. Dia antara analog campurkan dengan digital, so kita akan dapat digital modulation. Something like that lah. Okay. So kita panggil shift keying. So shift keying tu tak apa, you just ingat kalau digital ASK, kalau analog kita panggil sebagai AM FM kan. Okay. Similar to FM, okay, in AM, amplitude refer to envelope of the modulating signals lah. Tapi yang ini kita ambil sebagai binary input kita. Okay, so kalau frekuensi FSK, okay, macam saya cakap tadi. So maksudnya ini adalah kita punya PCM. So PCM ni anggapkan sebagai kita punya VM kita. Dan kita akan ada carrier VC kita. So carrier ni adalah macam biasalah kita punya signal analog. Sampailah kita punya. So maksudnya ini adalah dalam bentuk digital. Ini dalam bentuk analog. VC ni adalah dalam bentuk analog. So digital campur analog. So kita akan dapat come up with this one lah. So maksudnya binary kita 1, 0, 1. 1 darab dengan VC kita akan dapat this one lah. Okay. 1 darab this one. Kalau 0 darab VC kita akan dapat 0. Straightforward. Kalau 1 darab VC kita akan dapat VC balik. So ASK ni lacks something like kalau binary dia ada signal VC, kalau 0 dia tak ada signal VC, macam tu lah. Okay. Kalau okay, so saya anggapkan macam this one lah. So kita ada VC, VC sin omega C, omega C ni adalah 2 pi FC 2 pi FCT. Okay, dan VM kita adalah binary number 1010. So this is our VM dan ini adalah kita punya VC. Okay. So apa akan jadi apabila dia bergabung? So the signal ASK ni adalah dia akan jadi macam ni. 1 tambah VM, 1 tambah VM darabkan dengan VC yang inilah. Okay. 1 tambah VM. So VM ni adalah kita punya binary number. So perlu ada 1. So macam mana? So let's say kat sini kita punya VM kita akan ada positif 1 dan juga negatif 1. Positif 1 dan juga negatif 1. Kat sini negatif 1. So apa jadi VM kita? Positif 1. So kita tambahkan saja, kita masukkan kita punya this one kepada positif 1. Apa akan jadi? So 1 tambah 1 darabkan dengan VC. So kita akan dapat 2 VC sin omega CT. Okay. 1 tambah 1. So VM ni adalah datangnya positif 1, this one. Apa akan jadi pada negatif 1 pula? Masukkan sahaja negatif 1 datangnya di sini. Positif 1 datangnya daripada sini. Oh, sorry, situ. So 1 tolak 1 dia akan dapat 0. 0 darab apa-apa dia akan dapat 0. So hasil dia kita akan dapat this one. 2, negatif 2 dan seterusnya. Okay, itu direct, straightforward lah. Boleh antara negatif positif 1 dan juga negatif 1. Okay. So dia just masukkan positif 1 dengan negatif 1 saja dalam kita punya signal ASK kita. Okay. Kemudian kita lihat pula frekuensi shift keying. FSK. Okay. So signal FSK
okay, adalah this one. VC sin 2 pi FC tambah VM darabkan dengan phase ataupun different frekuensi, phase deviation untuk frekuensi darabkan dengan T. Okay. Iaitu kita punya different F ni adalah kita panggil sebagai shifter, peak shifter of our frekuensi. Let's say kita akan ada satu, sama macam ASK tadi, kita ada VC sin 2 pi FCT dan VM kita adalah binary number. Seperti ini. So ini adalah kita punya VM, ini adalah kita punya VC. Okay. So let's say one. So signal tadi macam saya tulis tadi VC sin bla 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 FC tambah VM. So ini adalah VM kita. Binary kita tadi. Sama ada positif 1 ataupun negatif 1. Okay. So bila positif 1, positif 1, apa yang kita akan dapat adalah VC sin 2 pi FC plus peak shift. So maksudnya frekuensi FC ni dia akan jadi increase. Okay, dia akan menjadi meningkat. Frekuensi dia akan menjadi bertambah. Okay. Apa akan jadi apabila kita lihat kepada VM dia negatif 1? Dia akan dapat VC sin FC tolak peak shift. So maksudnya kita punya frekuensi tu akan jadi menurun. Okay, yang ini frekuensi akan meningkat. So apa akan jadi hasil graf dia adalah seperti ini. So apabila at positive 1, dia punya frekuensi dia akan menjadi meningkat, yang kat sini akan menjadi menurun dan di semua lah, okay. Yang ini akan jadi meningkat, F dia akan meningkat. Okay. Dan seterusnya. Okay. So sama seperti idea seperti analog, frekuensi tu akan maksimum, minimum, maksimum, minimum. So dia bergantung kepada kita punya VM ataupun dalam bentuk binary kita lah. So macam ni lah, okay. So binary input 010101. So dia punya analog dia akan jadi maksimum, minimum dan seterusnya lah. Okay, so itu perbezaan antara ASK dan juga PSK, ASK dan juga ASK lah, FSK, ASK, sorry. Dan last sekali PSK. Okay. So PSK ni dia berbeza phase. Maksudnya kalau positif 1 dia akan jadi begini. Kalau negatif 1 dia akan jadi macam nak lukis ni, begini. Okay. Yang ini so signal sinusoidal tu akan bertukar arah. Okay. So bila kosong dia akan jadi, kalau ini positif sign, yang ini negatif sign. So dia berubah dia punya phase sajalah. So itu perbezaan antara ketiga-tiga tu. Okay, ada soalan untuk perbezaan antara ketiga-tiga ASK dan juga FSK? Ada soalan? Tak ada. Okay, baik. Okay, lastly adalah multiplexing. Okay. So multiplexing is a process simultaneously transmitting two or more signals, okay, over a single communication channels. Maksudnya kita akan ada banyak signals kita. Okay, so macam mana kita nak transmit dalam satu communication signals. So kat sini kita akan ada ini adalah kita punya transmission lah. Okay. So let's say kat sini adalah kita punya transmitter. Dan ini adalah kita punya receiver kita. So yang ini adalah kita punya wired ataupun wireless. So kat sini ada kita punya signal information. Lepas tu kita dah buat ADC. Yang sampling, quantization dan sebagainya. Kemudian kita dah buat modulation. Okay. Dan last kali kita akan pergi kepada multiplexing. So multiplexing ni macam mana kita nak memudahkan cara banyak signal kita nak masuk kepada satu channel, iaitu satu mediums. Itu konsep dia lah. So sama ada kita
of course lah kita kena pecahkan dia kepada pelbagai channel. Ni channel 1, channel 2 sampailah channel berapa yang kita boleh proses. So multiplexing ni ada dua jenis, iaitu frequency division multiplexing dan yang kedua adalah time division multiplexing, TDM dan juga FDM. Okay. Apa beza dia? Okay. Okay, yang pertama FDM, frequency division multiplexing. Okay, the information signal, okay, bila dia transmit, okay, so kat sini kita akan ada 3 channel, 1, 2, 3, okay. So kita ada channel A, channel B dan juga channel C. So bila kita fixkan dengan kita punya masukkan ke dalam kita punya orang kata channel, so ini satu channel. So kita fixkan, let's say kat sini A kita fixkan dia sebagai kita setkan dia sebagai 20 kHz. Kat sini kita setkan kepada 25, let's kat sini kita setkan kepada 30 kHz. Okay, so kita delaykan B dengan C tu. Okay, so apa yang kita buat, kita akan dapat pada setiap channel tu dia akan terisi A, B dan juga C. So dia punya position tu akan berubah antara setiap channel berkenaan. Okay. So spektrum, okay. So dia kita akan dapatkan kita punya channel kita, kita punya channel kita akan diletakkan pada perbezaan channel untuk kita punya multiplexing. Okay, so dia letakkan pada perbezaan FC kita lah. Manakala untuk time, okay. So untuk time pula, TDM, time division multiplexing, dia kita plotkan pada, dia bergerak pada perbezaan pada frekuensi yang sama, tapi beza time slot dia. So inilah time slot 1, time slot 2 dan inilah time slot yang ke-3. Okay, so ini kalau kita lihat dalam bentuk perbezaan antara graf. Okay, FDM, so kita ada graf frekuensi melawan masa. Okay, so for users ni untuk FDM, setiap masa orang kata channel, okay, let's say kat sini channel, let's say kalau kita ambil channel contoh telefon lah. Okay, telefon. Kenapa tak boleh keluar? Okay, so let's say kita ada telefon. Okay, so let's say users ni kita nak call somebody, 4 orang ni menggunakan telefon pada waktu yang sama. Okay, kalau kita gunakan FDM, setiap 4 orang ni dia boleh gunakan telefon ataupun dia boleh melayari internet dengan pada waktu yang sama. Contoh you main handphone kan, you main data, you tengah main Dota ke main game ke kan. Kalau kita gunakan FDM, okay, pada setiap masa setiap orang ni boleh kita gunakan. Kita bolehkan gunakan frekuensi berkenaan. Kita gunakan data berkenaan. Tapi dengan syarat dia punya bandwidth frekuensi tu akan berkurangan. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya rates, kadar kelajuan internet kita tu mungkin akan orang kata disekat. Okey. Tapi kita boleh layari internet pada waktu yang sama sepanjang masa. Tapi kalau gunakan TDM, okey. Gunakan TDM, so kita boleh gunakan frekuensi yang sangat tinggi. Maksudnya kita boleh kita boleh gunakan pada frekuensi yang sangat tinggi atau rates yang sangat tinggi. Contohnya kalau kita gunakan Unify ataupun contoh maksimum dia adalah 100 Mbps, so kita boleh gunakan maksimum 100 Mbps. Tapi dengan syarat dia ada time dia. Mungkin pada
time yang pertama, orang yang pertama kena boleh gunakan. Time kedua, orang kedua pula yang gunakan. Okey. Kalau FDM, kalau maksimum dia 100 Mbps, mungkin kamu boleh guna 25 kilobit per second sahaja. Tapi kamu boleh guna sepanjang masa. Okey. So, soalan dia, cuba kamu fikir, you punya data internet tu, agak-agak kamu guna cara FDM ataupun TDM? Ataupun you punya call, you telefon somebody, adakah you telefon tu menggunakan cara FDM ataupun TDM? Agak-agak macam mana? Okay, so idea dia, okay, perbezaan dia macam saya cakap tu, antara TDM dan juga FDM. So awak, saya bagi awak satu task, you cari apakah perbezaan FDM dan juga TDM, yang mana mengikut aplikasi yang berbeza. Contoh, kalau you gunakan internet, adakah awak guna cara TDM ataupun FDM? You call somebody, you gunakan telefon, adakah dia menggunakan FDM ataupun TDM? Okay, so saya bagi awak task, nanti kemungkinan, mungkin soalan tu akan keluar dalam exam, soalan tu akan keluar dalam test dan sebagainya. So awak kena tahulah. Okay, ni agak-agak je lah. Okay, so mungkin awak kena cari apa beza, apa kelebihan FDM, apa kelebihan TDM. Okay, boleh? Boleh je. Boleh sir. Okay, so sampai situ saja saya punya untuk kita cover untuk digital kita punya digital modulations. Okay, untuk part yang kedua. Okay, so untuk akan datang kita akan sambung untuk